Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Segala puji bagi Maha Kuasa Tuhan seluruh alam. Semoga selamat dan keselamatan tercurah selalu kepada Nabi dan Rasul yang termulia, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Bika Allen kerana sudi mendidik kami dengan mencurahkan ilmu dan pengetahuannya kepada kami, iaitu pelajar Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Sarawak. Sebelum memulakan ucapan saya, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun, iaitu Mega berarak indah berbalam, dipuput bayu ke pohon ara. Pemanis kelam selamat malam, awal bismillah pemuka bicara. Jadi, saya ingin menyampaikan ucapan saya yang bertajuk Mengapa kanak-kanak zaman kini terikat dengan teknologi. Jadi, apakah itu teknologi? Teknologi itu merupakan satu peralatan yang digunakan pada zaman kini untuk memudahkan sesuatu perkara yang dilakukan. Kemudian, apakah itu kanak-kanak? Kanak-kanak merupakan satu peringkat di mana ia merupakan satu lingkaran bermula daripada umur 1 tahun hingga mencapai akhir balik. Jadi mengapa saya mengambil tajuk ini? Kerana saya berminat dan tajuk ini juga sering diperkatakan di seluruh dunia maupun di negara kita atau di negara-negara lain. Teknologi ini telah mengubah cara kehidupan pada zaman kini. Dengan ini, segala maklumat perhubungan dengan manusia yang berada berjauhan dari kita dan sebagainya semudah dikecapi oleh manusia zaman kini. Seperti yang kenyataan yang pernah dikatakan, segala maklumat di hujung jari. Dengan ini, banyak cabaran kepada ibu bapa serta masyarakat lain untuk membentuk anak-anak atau kanak-kanak pada zaman kini, iaitu zaman pembesaran bersama teknologi. Sebelum memulakan ucapan saya, izinkan saya menerangkan perjalanan ucapan saya, iaitu bermula dengan punca dan seterusnya kesan dan diakhiri dengan cara mengatasi. Jadi, apakah punca kanak-kanak terikat dengan teknologi? Antara puncanya adalah sifat sambil dewa ibu bapa, di mana ibu bapa akan bergantikan pengasuh dengan teknologi atas faktor kekurangan pendapatan untuk membiayai pengasuh. Oleh yang demikian, ibu bapa akan menggantikan pengasuh dengan teknologi untuk mengawal situasi anak-anak mereka. Hal itu juga, ibu bapa menggantikan teknologi untuk menjadikan faktor masa terluang mereka bersama anak-anak mereka. Punca yang seterusnya adalah ibu bapa mendedahkan anak-anak mereka kepada teknologi, di mana penggunaan yang melebihi daripada 2 jam atau sebaliknya tanpa kawalan. Apabila ibu bapa mengawal, iaitu menghadkan masa penggunaan teknologi, kemungkinan besar anak-anak mereka akan menjadi lebih agresif atau dikenali sebagai memberontak untuk mendapatkan apa yang mereka mahukan. Punca yang seterusnya adalah faktor rakan sebaya, di mana segelintir daripada anak-anak mereka mudah terikat atau terpengaruh dengan rakan-rakan mereka, di mana mereka menggunakan teknologi untuk melakukan perkara-perkara negatif atau sebagainya. Contohnya, menggunakan teknologi untuk berhubung dengan orang yang tidak dikenali atau menggunakan untuk melayari website, lucah dan sebagainya. Jadi, sebagai perkara yang telah diperkatakan untuk punca kanak-kanak terikat teknologi ini, saya memperolehinya daripada sumber rujukan blog.
Jadi, yang seterusnya adalah kesan kanak-kanak terikat kepada teknologi. Antara kesannya adalah berlakunya masalah penglihatan di mana mereka banyak terdedah kepada cahaya UV yang terdapat pada teknologi. Oleh itu, ibu bapa tidak digalakkan untuk memberikan teknologi kepada anak mereka melebihi daripada 2 jam kerana ini akan mengakibatkan jangkitan seperti mata berair, mata bermedahan, daya penglihatan merosot dan sebagainya. Kesan yang seterusnya adalah kurang bersosial di mana anak-anak mereka akan meluangkan aktiviti mereka bersama teknologi berbanding meluangkan aktiviti bersama rakan-rakan mereka yang di luar sana, di mana mereka akan melakukan aktiviti riadah seperti bermain bola sepak bersama-sama, berbasikal dan sebagainya. Selain itu, kesan berikutnya adalah hilang daya tumpuan di mana pembelajaran mereka akan terganggu akibat tidak memberi tumpuan di dalam kelas. Hal ini berlaku kerana mereka kehilangan rehat yang secukupnya untuk melakukan aktiviti keesokan harinya akibat daripada penggunaan teknologi yang berlebihan. Jadi, segala yang telah diperkatakan, sumber rujukan untuk isi kandungan ini saya memperolehinya daripada sumber rujukan karangan yang terdapat di dalam internet. Akhir sekali adalah cara mengatasi kanak-kanak terikat dengan teknologi. Antara cara mengatasinya adalah ibu bapa boleh melakukan aktiviti bersama anak-anak mereka dengan meluangkan masa melakukan aktiviti keluarga seperti berkemah, berkempen dan sebagainya. Oleh itu, masa yang terluang oleh anak-anak mereka lebih kepada melakukan aktiviti keluarga daripada meluangkan masa bersama teknologi. Cara mengatasi yang seterusnya adalah didikan daripada ibu bapa, di mana ibu bapa boleh mendidik mereka untuk mendisiplinkan corak kehidupan mereka dengan membentuk jadual seharian seperti membahagikan masa untuk melakukan aktiviti, contohnya seperti untuk melakukan aktiviti menyiapkan kerja, aktiviti waktu petang dan sebagainya. Oleh itu, anak-anak mereka akan menjadi lebih disiplin untuk membentuk diri mereka dalam kehidupan seharian dan seterusnya. Dan akhir sekali adalah penggunaan teknologi yang mendatangkan manfaat. Dengan ini, ibu bapa boleh menggunakan teknologi untuk mendidik mereka dengan mendedahkan mereka kepada kisah Nabi, isu semasa dan sebagainya. Jadi, segala yang diperkatakan oleh saya untuk isi penting ini, saya mendapatinya daripada sumber rujukan blog yang terdapat di internet. Intihannya, sebagai pengukur segala yang telah diperkatakan, teknologi ini mempunyai banyak kebaikan serta keburukannya dengan cara penggunaan kita. Oleh itu, ibu bapa perlulah mengambil inisiatif yang lebih efektif dengan mendedahkan mereka kepada dunia luar. Contohnya, melakukan aktiviti berbasikal, berkempen dan sebagainya. Selanjutnya, saya berharap ibu bapa dapat mengawal penggunaan teknologi bagi mereka untuk mengelakkan berlakunya gejala yang tidak memora sejak kecil lagi yang boleh membawa kesan atau impak negatif kepada masyarakat. Hal ini boleh diperjedaskan melalui peribahasa iaitu menuntut buluh biarlah dari rebungnya. Sebagai penghias bicara akhir, saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Anak itik berenang-renang, air pasang tenang-tenangan. Budi sedikit bila akan hilang, itu menjadi kenang-kenangan. Sekian, terima kasih.